A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya ada kat sini kan? Kali kedua kan? Kali kedua. Secara face to face. Dan saya mengucapkan selamat pagi kepada semua pelajar. Semoga pertemuan kita ini akan berterusan sampai ke surga, insya-Allah. Kita ada dua sesi ya. Saya akan berada di sini 2 hari. Kita akan ada 2 sesi. Satu sekarang 11 sampai 12.30. Kemudian lepas ni kita ada program ziarah orang miskin, untuk kita bagi bantuan kepada kita sendiri. Sebenarnya bila kita bagi bantuan pada orang miskin, sebenarnya kita bagi bantuan pada kita sendiri. Kan? Berapa ramai orang masuk neraka sebab tak bantu orang miskin. Bahkan Allah mencela sesiapa yang tidak membantu orang miskin. Allah berkata, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak, kamu sebenarnya tidak mulia pun. Kalla la tukrimun, kamu tak mulia pun. Sebab apa kamu tak mulia? Sebab kamu tak memuliakan anak yatim. Jadi kemuliaan manusia antaranya ialah bila memuliakan anak yatim. Dan kamu juga tidak mulia sebab wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak mendorong untuk memberi makan ataupun tidak ada usaha untuk beri makan pada orang miskin. Sebenarnya kamu tidak mulia. Jadi kemuliaan manusia ialah dijadikan orang miskin salah satu kawan baik dia. Dan sebab itulah ramai yang masuk syurga ialah orang miskin. Jadi program Ghulamud Dakwah di mana-mana, antara yang paling utama ialah membantu orang miskin. Di mana kita pergi kena ada slot untuk kita bantu orang miskin. Sebenarnya bukan bantu mereka pun, tapi bantu diri kita sendiri. Kita akan bantu beberapa keluarga selepas Zuhur. Kemudian besok slot yang kedua ialah besok daripada pukul 9 pagi sampai pukul lebih kurang 12.30 atau pukul 1 lah. Kita akan ada sedikit tadabbur, kemudian perbincangan, ta'aruf, berkenalan dengan pelajar-pelajar online yang ada di Melaka dan sekitarnya. Kemudian kita nak adakan sesi perbincangan. Bagaimana kita nak kembangkan ilmu kita supaya pertama kita dapat amalkan, yang kedua supaya ilmu kita sampai pada orang lain. Kita tak nak belajar tapi setakat kita je. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah mencela orang yang tidak menyampaikan. Berapa banyak ayat yang Allah mencela orang yang tidak beramal, kan? Jadi kita nak setiap kali kita belajar, kita amalkan, dan setelah kita amalkan kita sebarkan. Jadi kita nak bincang besok macam mana kita nak kembangkan ilmu yang kita belajar, khususnya daripada Al-Quran. Kita nak kembangkan kepada orang yang pertama, orang yang paling terdekat dengan kita, mak bapak kita, anak kita, suami kita, isteri kita, kan? Sebab itu kewajipan utama, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kita asyik belajar je, anak kita tak faham Quran, suami kita entah ke mana, kan? Jadi takut kita pun tak lepas di akhirat besok. Jadi insya-Allah jadi hari ini saya nak ambil satu tajuk, hari yang paling sukar. Hari yang paling sukar.
berdasarkan daripada Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Furqan, bermula daripada ayat 23 sampai 27. Apa dia hari yang paling sukar? Apa dia hari yang paling sukar dalam hidup kita? Apa dia? Apa dia hari yang paling sukar? Kuat sikit. Saat kematian. Saat kematian? Bukan. Bukan. Kematian ni berapa minit? Siapa ada pengalaman? Kematian berapa minit? Sekejap je. Kadang-kadang kita tengok orang tengah bercakap tumbang kan. Jadi takkanlah itu hari paling sukar hanya beberapa minit. Bukan. Hari yang paling sukar apa dia? Ha? Hari? Betul, itu hari paling sukar. Betul? Saya tak tanya ada pengalaman ke tak. Ha? Betul tak hari pembalasan hari paling sukar? Tak, kalau itulah hari yang paling sukar, betul tak kita banyak habiskan masa untuk buat persiapan untuk menghadapi hari itu? Betul tak? Makna ada hari lain yang paling sukar dalam hidup kita. Apa dia? Hari tua. Hari tua kan? Hari yang bila ada penyakit kan? Betul? Hari bila ada PKP, sukar tak? Sebab itulah manusia yang paling dia bersedia bukan untuk hari sukar di akhirat. Yang paling bersedia ialah hari sukar di bila masa tua, bila masa tiada duit kan. Tapi sebenar hari paling sukar ialah kita tak bersedia. Okey. Jadi kita tadabbur daripada surah Al-Furqan. Okey. Cuba kita terjemah. Wow dan qadimna apa dia? Kami mendatangkan ila ma'amilu, ila kepada ma'amilu, apa yang amilu mereka kerjakan. Kenapa? Ustaz tarik condong ke kanan. Tadi big time. Okey lah. Okey. Nanti tak. Okey, wa qadimna ila ma amilu, dan kami mendatangkan kepada apa yang mereka kerjakan. Mereka ni siapa? Orang tak beriman. Apa yang Allah datangkan min amalin, dari amalan. Apa-apa amalan? Amalan yang mana ni? Yang manusia sangka itu adalah amalan baik. Jadi mereka menyangka dengan amalan baik itu mereka akan lepas. Mereka akan lepas daripada neraka. Maka Allah pun bawa datang amalan yang pada zahirnya baik. Kemudian Allah kata apa? Faja'alnahu, lalu kami jadikan semua amalan yang disangka baik, pada zahirnya memang baik, pada zahirnya memang soleh. Contoh, dia bersedekah, silaturrahim, dia buat baik pada mak bapak, kadang-kadang dia infak untuk buat hospital 1 juta ke 2 juta ke. Tapi akhirnya Allah kata kami jadikan amalan itu habaan. Habaan apa dia? Debu-debu mansura, yang berterbangan. Habaan ni ialah debu yang kita tak boleh nak pegang.
debu yang kita tak boleh nak pegang. Contoh, bila kita buka tingkap di lebih kurang pukul 10-11, kan, kita nampak cahaya matahari masuk. Dalam cahaya tu kita nampak tak macam debu-debu halus, kan? Yang tu kita tak boleh nak pegang. Jadi habaan lebih kurang macam tu lah. Jadi amalan apa ni? Silaturrahim dia, bersedekah dia, macam-macam, juta-juta. Tapi bila pergi di akhirat, Allah hanya jadikan seperti debu. Apa pasal? Kenapa? Bahkan satu hadis sahih, Nabi kata, aku akan dapat mengetahui di hari akhirat besok beberapa orang ataupun beberapa golongan yang mereka bawa datang bersama mereka amalan yang banyak. Nabi buat perumpamaan kajibal tihama, seperti gunung yang besar. Jadi amalan mereka terlalu besar, Nabi buat contoh seperti gunung yang besar. Begitu banyak dan besarnya amalannya. Kemudian Nabi kata Allah jadikan semua amalan solehnya yang pada zahirnya, Allah jadikan dia debu. Maka apa yang Nabi sebut tu menakutkan para sahabat. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, sif lana, tolong bagi tahu pada kami sifat orang yang buat amalan soleh yang banyak tapi akhirnya menjadi debu. Tolong cerita pada kami supaya kami dapat elakkan, supaya kami tidak termasuk dalam kumpulan mereka. Maka Nabi pun kata, mereka adalah daripada bangsa kamu, bangsa Arab. Mereka adalah daripada warna kulit sama dengan kamu, dan mereka mendirikan salat malam sama dengan kamu mendirikan salat malam. Mereka berpuasa sama seperti kamu berpuasa, tetapi bila jumpa benda haram, mereka sapu. Kan? Boleh faham? Mereka buat tak amal solat? Mereka solat tak malam? Mereka puasa tak? Tapi kenapa semua amalan mereka terhapus? Kenapa? Agak-agak kita dengan orang macam ni, mana lebih banyak amal soleh? Kita ke mereka? Mereka lah. Mereka solat malam sama dengan solat malam para sahabat. Kita solat malam sama dengan sahabat siapa? Tak ada contoh, kan? Kadang-kadang kita bangun 10 minit, setengah jam. Tapi apa punca? Amalan soleh mereka yang begitu banyak, tiba-tiba sekelip mata jadi debu. Apa punca? Ni amalan yang kita buat ni, kita yakin tak di akhirat besok tak jadi debu dan diterima oleh Allah? Yakin tak? Yakin ke tak? Tak, insya-Allah tu. Bila saya tanya yakin ke tak, jangan jawab insya-Allah. Jawab yakin ataupun tak. Insya-Allah juga. Tak, apa makna insya-Allah? Sekiranya Allah kehendaki, saya yakin. Macam tu. Tak betul jawapan tu. Apa dia? Kalau yakin macam takabur. Tak, kalau yakin macam perasaan lah. Perasaan. Jadi kita yakin ke tak? Baguslah Kak ni istiqamah daripada awal sampai sekarang, insya-Allah jawapan dia. Tak, kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita tak akan jawab insya-Allah ataupun kita yakin. Kalau kita tak ada buat Al-Quran. Sebab Allah kata, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang dah beriman, dah beramal soleh, dah bersedekah lagi, tapi hati mereka sentiasa risau, takut, bukan yakin. Takut apa? Takut tak di? Jadi Allah kata orang yang beriman dah sedekah lagi, dia tak kata insya-Allah, tapi hati dia masih takut. Takut apa ni? Tak diterima. Ni orang yang dihapuskan amalan dan dijadikan debu, mereka yakin tak amalan mereka diterima? Ini mereka yakin ni. Sebab tu mereka terkejut. Dengan penuh keyakinan mereka yakin lepas daripada neraka. Tengok-tengok betulkan jadi debu.
Jadi sekarang yakin ke insya-Allah? Okey. Jadi dalam hadis tadi Nabi beritahu datang ke akhirat amalan soleh yang banyak macam gunung yang besar, tapi akhirnya jadi debu. Sebab apa? Sebab mereka beramal soleh hanya untuk menunjukkan pada orang mereka orang yang soleh. Sebab itulah bila seorang-seorang jumpa yang haram, dia sapu je. Kan? Depan ustaz dalam kelas dia tutup aurat. Bila pergi kenduri, tutup separuh. Sebab apa? Ustaz tak pergi kenduri tu. Contoh lebih kurang macam itulah. Pergi Mekah dia tutup. Pergi UK? Bukan. Tahu mana UK? Subhanallah. Ramai tak macam tu? Ada dua watak kan? Tempat agama, okey. Tempat yang bukan agama, lain wataknya. Itu maksud Nabi tu. Depan orang nampak amal soleh, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi bila tak ada orang, dia sapu benda haram. Maka amalan solehnya semua menjadi debu. Ini lebih kurang. Jadi sebab dalam ayat ni ialah Allah jadikan dia amalan solehnya sebagai debu sebab dia tak beriman. Dia sebenarnya amalan kita akan diterima dan akan menjadi pahala bila cukup dua syarat. Pertama, dia ada iman, iaitu dia buat betul-betul kerana Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, dia mesti amalannya selari dengan Rasulullah. Jadi yang ni kenapa amalannya tak diterima kalau ikut ayat sebelum ni, ialah sebab dia tak beriman kepada Allah. Jadi kalau tak beriman, buat baik macam mana pun, banyak macam mana sekalipun, hancur. Okey? Kemudian Allah beritahu pula, ini untuk orang yang tak beriman. Jadi berhati-hati bila kita beramal, berhati-hati bila kita buat kebajikan, supaya tak menjadi debu. Kemudian Allah beritahu ashabul jannah, penghuni syurga, yauma izin apa dia? Dia yauma izin berasal daripada yaum. Kalau yaum saja apa dia? Hari. Cuma dia tambah apa? Izin. Izin ni makna dia itu. Yaum makna dia hari. Hari itu. Bila sebut hari itu apa makna? Hari apa? Hari kiamat. Pada hari itu, hari akhirat, khairun, apa? Bukan baik, lebih baik. Khairun isim tafdil, lebih baik. Mustaqarran, tempat. Mustaqarran daripada qarar, tetap, iaitu lebih baik tempat tinggal. Wa ahsanu, dan ahsan, kalau hasan baik, kalau ahsan lebih ataupun paling baik. Maqilah, pernah kita dengar qailulah? Apa makna? Apa dah? Waktu sebelum berapa lama? 15 minit. Betul, tepat 15 minit bangun. Ada orang qailulah start sebelum zuhur, bangun-bangun asar. Okey. Jadi maqilah daripada qailulah. Jadi Allah nak beritahu penghuni syurga ni pertama sebaik-baik tempat tinggal yang kekal. Yang kedua, lebih baik ataupun paling baik tempat rehat. Sebagaimana qailulah ialah tempat kita atau waktu kita berehat, maka di akhirat pun Allah beritahu syurga adalah sebaik-baik tempat rehat. Okey, Allah guna isim tafdil lah. Isim tafdil, satu khairun, yang kedua ahsan. Terjemahannya lebih baik.
Kalau lebih baik, maksudnya lebih baik dari apa? Kalau saya kata saya lebih baik, mesti lebih baik daripada apa kan? Daripada siapa? Betul? Jadi ayat ni, penghuni syurga lebih baik tempat tinggal dan lebih baik tempat rehat. Lebih baik dari apa? Tak. Cerita sebelum ni cerita ahli neraka, cerita orang tak beriman. Jadi Allah nak beritahu penghuni syurga adalah lebih baik daripada penghuni neraka. Okey, bila sebut lebih baik, ahli neraka ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan? Kalau tak ada, kenapa Allah beritahu lebih baik? Kalau saya dengan Azhar, saya lebih baik daripada Azhar. Azhar ada kebaikan tak? Ada. Sebab lebih baik menunjukkan perbandingan. Dua-dua baik. Betul kan? Jadi bila Allah kata syurga lebih baik, syurga lebih ahsan daripada neraka, soalnya, adakah neraka tu ada kebaikan? Sama juga Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Okey, cuba terjemah. Dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lebih baik daripada apa? Dunia. Dunia ada kebaikan ke? Ada apa dia? Apa dia? Apa dia? Tak, dunia. Ada kebaikan ke? Tapi akhirnya dunia ni kekal ke hancur? Kalau kebaikan, kenapa dihancurkan? Yalah kalau tak kekal, maknanya ada tak kebaikan? Kita kalau kita dah hancur rumah kita kan, kita hancurkan rumah kita, ada kebaikan lagi tak? Ada. Apa dia? Kalau hancur kenapa? Dapat rumah baru. Yang baru rumah, yang baik rumah baru. Tak, rumah yang dihancurkan, ada tak kebaikan? Faham tak soalan? Bila kita rusakkan kereta kita kan, kita bakar dia kan, makna kereta tu ada kebaikan tak? Tak ada. Jadi dunia ni hancur tak? Allah hancur lebur semua kan? Jadi bila Allah hancurkan, dunia ni ada tak kebaikan? Kalau ada, kenapa dihancurkan benda baik? Kan membazir. Tak, bukan soal dunia yang kekal ke tak. Saya tanya dunia ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan? Ada kebaikan? Apa dah? Tak ada lah. Dunia memang tak ada. Dunia tak ada kebaikan, sebab tu Allah hancurkan semua. Kalau ada sikit kebaikan, Allah tak akan hancurkan. Sama juga bila kita buang barang-barang kita dalam bako sampah, ada kebaikan tak? Betul? Kalau ada kebaikan, jangan buang, ataupun buang, ambil balik. Boleh faham? Jadi dunia tak ada kebaikan, tapi Allah buat perbandingan. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih kekal daripada apa? Dunia. Okey, dunia kekal tak? Kenapa Allah buat perbandingan dengan benda yang tak kekal? Faham soalan? Ini terdebur, dia macam matematik lah. Kenapa Allah guna perkataan khairun wa abqa? Kenapa macam Allah bandingkan? Sedangkan benda tu tak perlu dibandingkan. Macam saya buat pembandingkan. Rumah saya lebih baik daripada pasir. Sesuai tak perbandingan tu? Tak. Siapa boleh jawab? Ada jawapan? Salam. Okey. Okey. Ramai tak manusia menganggap dunia tu ada kebaikan?
Ramai kan? Bahkan ramai tak menganggap bahawa dunia adalah lebih baik daripada akhirat. Ramai tak? Ramai kan? Betul kan? Termasuk orang Islam ada tak yang menganggap dunia lebih baik daripada akhirat? Ramai tak? Buktinya? Betul. Mereka melebihkan dunia daripada akhirat. Tapi kalau tanya apa yang lebih baik, dijawab akhirat. Tapi tindakan dia, amal dia macam dunia lebih baik. Okey. Sebenarnya Allah nak betulkan fahaman sebahagian orang. Okey, kalau kamu mengatakan dunia tu ada kebaikan, katalah dunia ada kebaikan, ataupun katalah dunia tu kekal. Okey. Sekarang antara dunia yang baik dan dunia yang kekal dengan akhirat, mana lebih baik dan mana lebih kekal? Kalau dunia ada kebaikan, kalau dunia kekal, cuba banding dengan dunia yang kekal dan dunia yang ada kebaikan dengan akhirat yang kekal dan lebih kekal dan lebih baik. Mana lebih baik? Jadi Allah nak beritahu, dunia tak ada kebaikan, tapi kamu masih menganggap dunia ada kebaikan. Okeylah. Sekarang tukar perbandingan. Dunia dengan akhirat, mana lebih baik? Dunia dengan akhirat, mana lebih kekal? Kalau betul lah dunia akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, tolonglah bagi masa lebih untuk akhirat. Tolonglah bagi masa lebih untuk akhirat. Biar sama dengan jawapan kamu. Betul tak? Berapa ramai yang habis masa kerja untuk dunia pagi sampai petang. Kadang-kadang maghrib baru balik. Tapi bila untuk amal akhirat, ringkas. Sekejap. Betul tak? Bila cara amalan mereka menunjukkan dunia lebih baik dan lebih kekal. Betul? Jadi Allah nak betulkan, cukup-cukuplah bagi masa lebih kepada dunia. Okey? Di sini pun Allah nak beritahu, penghuni syurga, dan syurga itu sebenarnya tempat tinggal yang lebih baik daripada penghuni neraka. Ada tak orang anggap neraka tu ada kebaikan? Ada tak? Tak ada. David Arumugam pun dia kata, ku menantimu di pintu. Dia tak kata, ku menantimu di pintu neraka. Boleh? Tak ada seorang pun anggap akhirat neraka lebih baik kan? Betul? Tapi cara amalan mereka seolah menunjukkan neraka. Betul kan? Pagi petang semua buat kerja yang menyebabkan masuk neraka. Betul? Solat lambat kan? Sembang kosong. Macam mati ni, macam syurga baginya dijamin. Jadi cara amalan manusia menunjukkan neraka seolah lebih kekal dan lebih rehat. Allah kata okeylah, aku nak beritahu sebenarnya syurga lebih kekal. Neraka kekal juga. Neraka rehat juga. Tapi syurga lagi kekal. Kalau kamu waras, pilihlah yang lebih. Betul? Semalam saya jumpa ada seorang, dia setiap hari kalau kerja keluar pukul 8, habis kerja pukul 6, tapi sampai rumah pukul 7. Pada tempat kerja dengan rumah 15 minit, sepatut 6 suku dah sampai. Dan saya tahu orang ni Quran pun tak baca, zikir pun tak. Saya tanyalah, kenapa balik lambat? Kerja habis pukul berapa? Pukul 6. Kalau pukul 6, sepatut 6 suku dah sampai rumah. Ada kerja lagi. Saya kata, ya Allah, daripada pukul 8 sampai pukul 6 kerja, tak habis, sambung lagi. Tapi bila solat, asyik tak cukup masa je. Bila nak baca Quran, asyik tak cukup masa je. Tapi bila kerja untuk dunia, asyik ada je masa. Betul tak? Bila nak berjalan, ada masa je ambil cuti 2 minggu. Bila nak pergi kelas tadabbur, asyik tak boleh cuti je. Betul tak? Dah betul-betul kan? Okey, kemudian makilah apa tadi? Tempat rehat. Kemudian wayau dan hari. Tasyaqqaq apa dia? Idza as-sama'u syaqqat, apabila langit terpecah ataupun terbelah. Hari pecah.
ataupun terbelah. As-sama' langit. Bil ghamam. Ghamam apa dia? Awan. Okey, ba ni dalam bahasa Arab panggil ba sababiyah. Iaitu kalau kita terjemah, langit pecah dengan sebab awan. Macam mana tu dalam tafsir Sa'di, Abdul Rahman Sa'di, dia kata Allah turunkan awan atas daripada langit, dan bila awan tu menimpa langit, langit pun pecah. Boleh faham? Jadi Allah pecahkan langit melalui awan. Bukan awan yang kita nampak tu. Awan kita nampak tu kat mana? Bawah. Ini tak, Allah jadikan awan yang lain daripada atas langit, dah hempak ke atas langit, dan langit pun pecah. Siapa yang tinggal di langit? Ada tak makhluk yang tinggal di langit? Malaikat kan? Langit ada berapa lapis? Jadi malaikat duduk lapis yang keberapa? Ha? Semua lapis. Tak pernah jumpa setiap lapis ada malaikat. Malaikat ada setiap lapis. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Itulah kita selalu sambut Isra' dan Mi'raj. Betul kan? Tapi tak perasan. Nabi kan naik setiap lapis langit, Nabi minta izin malaikat kan? Bila malaikat izinkan baru naik lapis pertama. Kemudian habis lapis pertama nak naik lapis yang kedua. Ada pula malaikat di situ kan? Itu dalil menunjukkan malaikat ada setiap langit. 7 lapis kan? Okey. Bila Allah turunkan awan dan pecah langit, wa nuzzila. Dan nuzila pada diturunkan al-malaikah, para malaikat. Tanzila. Bahasa Arab beza anzala dengan nazzala. Asal-asal perkataan dua-dua ni asalnya ialah nazala. Nazala. Kalau nazala makna turun. Tapi bila ditambah a ataupun hamzah di depan, makna dia turun sekaligus. Anzala makna turun sekaligus. Kalau nazala makna turun berperingkat, beransur-ansur. Tengok bahasa Arab. Berubah sikit je, berubah makna. Okey, kalau nazala turun, kalau anzala turun sekaligus, nazala berterusan kan, berperingkat-peringkat. Sebab tu kita jumpa ayat Quran apa dah? Inna anzalnahu fi lailati. Okey. Sekarang Allah kata, Allah guna anzala ke nazzala? Anzala ke nazzala? Apa makna anzala tadi? Kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus. Al-Quran ni sebenarnya turun beransur-ansur ke sekaligus? Jadi betul tak? Betul tak ayat ni? Betul lah, sebab dia ayat Quran. Cuma kita nak faham, kenapa Allah guna anzala sedangkan Quran turun beransur-ansur? Ada pula ayat lain dalam surah apa? Insan. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna zikra ke Al-Quran. Al-Quran. Surah Al-Insan, zikra ayat lain. Inna nahnu nazzalna Al-Qur'ana tanzila. Okey. Kadang-kadang Allah guna anzala, turunkan Al-Quran, Allah guna anzala. Kadang-kadang Allah guna nazala. Dua-dua Allah guna. Menunjukkan apa? Penurunan Al-Quran ada dua peringkat. Peringkat pertama, turun sekaligus. Dari mana ke mana tu? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. 30 juzuk sekaligus. Kemudian peringkat yang kedua, turun daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Boleh faham? Okey. Jadi sekarang, malaikat ni Allah guna perkataan apa? Nazzala ke anzala? Apa dia?
Anzala ke nazala? Ha? Kenapa A? Pula mana ada A kat depan tu? Cuma baris je lain. Nuzila kan? Nuzila sama dengan nazala. Jadi kenapa Allah guna nuzila? Allah nak bagi tahu bila awan turun ke atas langit dan langit pecah, malaikat pun turun beransur-ansur. Mula-mula lapis pertama. Yang kedua, lapis yang kedua. Yang ketiga, lapis yang ketiga. Beransur-ansur. Sebab apa? Malaikat ni ramai tak? Ramai. Mana lebih ramai dengan manusia? Mana tu? Pernah buat bancian? Ha? Ustaz cakap? Tak, saya tanya. Saya tak cakap. Ada bukti tak malaikat lebih ramai daripada manusia? Apa dia? Apa dia? Ha? Oh, ada malaikat tawaf di Kaabah? Tak ada, masih sebegi kat Mekah tak ada pun. Tak, malaikat tawaf bukan di Kaabah, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, di langit. Bukan Kaabah. Berapa banyak? 70,000 dan tak keluar. Datang pula yang lain 70,000 dan tak keluar. Kan? Kita pergi tawaf, lepas tu balik kan, datang pula orang lain. Itu satu. Yang kedua, malaikat lebih ramai daripada kita. Sebab setiap orang ada berapa malaikat? Ada kata 2, ada kata 4. Yang 2 ni duduk planet mana ni? Sebenarnya setiap orang ada berapa malaikat? Tengok dia baca Quran tapi dia tak perasan. Allah beritahu sebenarnya 4. Yang kanan kiri 2. Satu lagi surah Ar-Ra'du kan, Allah kata depan dan belakang. 4 semua. Baca tak ayat tu? Bacalah sebab dah khatam. Jadi setiap orang ada 4 malaikat. Cuba kali. Kalau manusia ada 1 bilion malaikat, itu yang mengiringi setiap orang. Tak masuk lagi malaikat Jibril, malaikat menurunkan hujan, malaikat menurunkan rahmat, malaikat maut kan. Tak masuk lagi. Okey, sebab tu Allah turunkan malaikat berperingkat-peringkat. Dan tanzila makna berperingkat-peringkat. Sehingga mereka berbaris-baris di hadapan Allah. Malaikat dengan manusia siapa paling kuat? Malaikat dengan manusia siapa paling suci? Malaikat. Tapi malaikat bila duduk depan Allah di akhirat besok, di pada mahsyar, macam mana keadaan mereka? Ni makhluk yang paling kuat, yang paling suci, yang tak ada dosa. Macam mana mereka bila berada di hadapan Allah? Saf-saf. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Kemudian la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Surah apa ni? An-Naba. Yang Al-Fajr wa jaa rabbuka wal malaku saffan. Itu Al-Fajr. Okey, kena tengok tajuk kita apa tadi? Tajuk kelas kita hari ni. Hari yang paling sukar. Tengok gambaran dia. Allah kata apa? Yauma, pada hari itu, yaqumu, berdiri. Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Jibril. Jibril dinamakan Ruh. Sebab apa? Sebab dia membawa Al-Quran. Dan Quran tu adalah ibarat roh kepada jasad kita. Manusia tanpa Al-Quran seumpama manusia yang mati. Kan? Okey, pada hari itu berdiri. Hari apa ni? Hari di pada mahsyar. Berdiri malaikat Jibril wal malaikah dan semua para malaikat ni yang nuzila tu. Dan cara mereka duduk di hadapan Allah saffan, berbaris-baris. Tak tahulah berapa luas tempat sebab malaikat begitu ramai. Satu. Yang kedua, la yatakallamuna.
Mereka ramai. Tapi agak-agak bunyi tak suara. Kan, kita ada berapa orang ni? 50 orang kan? Bunyi tak suara sosek-sosek kat belakang? Bunyi kan? Walaupun ustaz tengah mengajar kan? Betul? Okey. La yatakallamun, mereka tidak bercakap. Ramai. Tapi mereka tak bercakap. Illa kecuali man azina lahur rahman. Siapa yang diizinkan oleh Allah. Satu, ramai. Yang kedua, duduk pula berbaris. Yang ketiga, sepatah pun tak cakap. Sebenarnya Allah nak gambarkan apa? Nak gambarkan apa? Ketaatan malaikat. Satu. Yang kedua, yang paling besar, nak gambarkan suasana yang sangat-sangat menakutkan. Kalau malaikat nak cakap pun okey, sebab dia makhluk kanan Allah kan. Makhluk suci, tak pernah buat dosa kan. Cakap je lah, kamu tak ada dosa pun. Tapi nak beritahu suasana menakutkan. Kalau malaikat yang kuat, yang ramai, yang suci tak bercakap, kita ketika di padang mahsyar agak-agak bercakap tak? Bercakap tak? Seorang pun tak akan bercakap. Semua diam. Walaupun ustaz tak ada masa tu. Sebab apa? Semua sedang menanti hasil perbicaraan. Surga neraka, surga neraka. Okey, kemudian Allah kata al-mulku, kerajaan yauma izin, pada hari itu. Yaum, hari, izin itu. Pada hari itu, kerajaan pada hari itu al-haq, yang benar adalah lir-Rahman, hanya untuk Ar-Rahman. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Lepas Allah bagi tahu langit pecah, malaikat semua turun, duduk berbaris-baris dan semua terdiam, tak cakap apa. Allah bagi tahu kerajaan yang sebenar pada hari itu hanya milik Ar-Rahman. Apa message? Masa tu raja agung kan, masa tu bercakap tak? Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap tak masa tu? Tak. Muhammad bin Salman MBS cakap tak masa tu? Dia dah sebelah kita tu kan. Donald Trump cakap tak masa tu? Semua terdiam. Jadi Allah bagi tahu kerajaan yang sebenar-benarnya ketika itu hanya satu saja, iaitu milik Ar-Rahman. Sekarang ramai tak yang mengaku dia raja? Ramai. Sebab tu Allah sebut dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik, Allah raja pada hari. Sebenarnya Allah raja hari pembalasan sahaja, ataupun Allah juga raja pada hari dunia. Dunia pun Allah juga raja kan? Tapi kenapa dalam surah Fatihah tak sebut Maliki ad-dunya wa yaumiddin? Kenapa? Sebab kalau Allah begitu, Allah raja di dunia, orang susah nak terima. Kenapa? Kalau Allah kata Allah raja pada hari akhirat, Allah raja pada hari pembalasan, semua orang terima. Sebab apa? Masa hari pembalasan memang betul terbukti Allah saja raja, yang lain semua diam. Tapi sekarang kalau Allah kata dia raja, ramai tak membantah, ramai tak mengaku raja, ramai. Jadi Allah tak mengatakan dia raja kat dunia. Sebab Allah nak bagi pilihan, kamu nak beriman silakan, nak lawan silakan. Tapi bila akhirat besok, kerajaan hanya milik Allah. Dan Allah begitu Ar-Rahman. Waktu yang paling getir, waktu yang paling hebat kekuasaan Allah dan kebesaran Allah semakin nampak jelas. Sepatut sifat apa yang Allah guna? Ar-Rahman ke Al-Jabbar? Dan Malik ini kerajaan. Apa sifat Allah yang paling sesuai dengan suasana pada hari kiamat? Al-Jabbar kan? Lagi? Al-Qahar, Al-Mutakabbir kan? Tiba-tiba Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Penyayang.
Hari sangat getir, tiba-tiba Allah kata kerajaan milik yang maha penyayang. Apa mesej Allah nak bagi tahu? Ada tak masa ni orang akan dihumbar ke neraka? Jadi bila dihumbar ke neraka, sesuai tak dengan sifat penyayang? Ada tak penyayang campak orang dalam neraka? Tak ada kan? Tapi Allah campak tak manusia ke neraka? Campak sebab Allah penyayang ke sebab Allah garang? Rahman tu dikeluarkan daripada Rahman tu keluarkan daripada neraka ke syurga. Habis keluar semua ke tak? Yang Allah pilih. Sebab Ya Allah pilih. Habis yang Allah kekal tu, adakah sebab Allah sayang pada mereka, Allah kekalkan mereka dalam neraka? Tak tahu. Macam mana? Ada jawapan tak? Makcik, ada jawapan? Kalau dalam neraka itu sebab dia syirik kepada Allah. Jadi Allah zalim ke Allah sayang? Tengok tak berani cakap Allah sayang. Sebab dia tidak mengaku lagi. Syirik- Tak. syirik. Bila Allah campak dalam neraka, Allah sayang tak pada mereka? Oh, Allah tak sayang. Kalau tak sayang, kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Kerajaan pada hari akhirat besok milik Ar-Rahman. Kenapa sebut Ar-Rahman? Sebut je Al-Mutakabbir. Apa dia? Pertama Allah nak bagi tahu, walaupun suasana menakutkan, walaupun ada yang akan dicampak dalam neraka, tapi sifat rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Contohnya Allah bagi syafaat kepada Nabi Muhammad kan. Apa syafaat Nabi? Yang patut masuk neraka tak jadi masuk. Walaupun dia memang ahli neraka. Sebab apa tak jadi? Sebab sifat rahmat. Ada yang sepatut masuk syurga paling bawah, diangkat ke lebih tinggi. Ada yang di padang mahsyar panas, tapi akhirnya dapat rahmat Allah, dapat teduhan. Bahkan ada tak kita berkawan dengan seorang sahabat yang beriman, kita masuk neraka, sahabat tu dengan rahmat Allah dia boleh tarik kita masuk syurga. Betul? Siapalah kita, bukan Nabi, tapi kita boleh tarik kawan kita. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Yang masuk neraka pula sebab apa? Rahmat Allah di mana? Rahmat Allah bagi tu awal-awal lagi kat dunia. Allah dah bagi peringatan awal-awal berkali-kali. Allah bagi peluang dia hidup sampai ketua. Itu rahmat Allah. Tapi akhirnya dia tetap pilih neraka. Allah tak zalim. Kecuali Allah tak bagi peringatan, Allah tak turunkan Al-Quran, tiba-tiba campak dalam neraka, itu tidak ada rahmat. Boleh? Jadi rasa tak rahmat Allah di sini? Okey, kemudian Allah kata apa? Wa kana, dan adalah yauman, hari itu, alal kafirin, atas kafirin, orang-orang kafir, asir. Dia kalau sebut bunyi makhraj lain, makna dia lain. Ada satu lagi, asir. Biasa pergi Mekah tak? Biasa nak minum air kan? Air apa? Asir. Air apa? Jus. Asir ni mana air di blend. Tapi kalau asir, sin mana? Hari yang inna ma'al usri yusra. Hari yang sangat sukar. Adalah hari itu ke atas orang kafir sangat sukar. Ini tajuk kita. Hari paling sukar. Tapi kepada siapa? Maknanya kepada orang beriman? Orang beriman suka ke tak? Tak. Dari mana kak faham? Allah tak sebut pun orang beriman tak suka. Kak yang pandai-pandai. Orang beriman suka ke tak? Suka ke tak? Tak. Mana dalil? Habis? Pandai kak. Kak pandai. Belajar kat mana dulu? Dengan Ustaz Mu'in kan? Subhanallah. Itulah tadabbur. Bila Allah beritahu ke atas orang kafir sukar, automatik orang beriman tak sukar.
Tak payah Allah sebut 2 kali pembaziran. Allah kata orang kafir suka, makna orang beriman. Sebab tu ada riwayat orang beriman ni daripada mahsyar seumpama pagi sampai sebelum zuhur, zak terus masuk syurga. Tempoh tu sebenar daripada mahsyar lama, kan? Berapa lama sebenar daripada mahsyar? Tak, Nabi sebut hadis berapa? 50,000 tahun. Duduk ke, baring ke, berdiri? Oh, berdiri. Kemudian matahari kat mana? Yelah, sekarang pun atas kepala juga. Jaraknya? Sejengkal. Boleh tak kita berdiri sekarang, matahari sekarang, 1 jam je, pukul 1 sampai pukul 2? Pensang tak? Ini matahari sejengkal ataupun 1 mil dan berdiri sahaja 50,000 tahun. Ini asir. Sebab itulah ada tak hukuman kat dunia, kalau rasuah hukumannya berdiri sebulan. Ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Kalau mencuri hukumnya berdiri 1 minggu. Ada tak? Tak ada. Kenapa? Tak ada siapa sanggup. Betul tak? Tak sampai 1 minggu, 2 hari tumbang. Tapi pada masa 50,000 tahun tumbang tak? Tak. Sukar. Ada yang bermandikan peluh, kan? Peluh berdasarkan dosa. Ada peluhnya setakat buku lali, ada sampai pusat, ada sampai dada, ada yang tenggelam macam lautan. Peluh siapa tu? Peluh Abu Jahal, peluh Fir'aun, semua ada. Okey, campur. Dan bagi orang beriman, ada riwayat mengatakan seumpama duduk daripada pagi sampai sebelum zuhur. Ada riwayat mengatakan seumpama duduk antara selepas asar sampai maghrib. Dan ada riwayat mengatakan orang beriman daripada masa tu seumpama dia mendirikan salat waktu. Berapa minit? Berapa? Ni solat apa 2 minit ni? Solat zuhur pun 2 minit, solat subuh pun 2 minit. Kalau muda-muda dulu 2 minit okey lah. Ni dah umur 60, 2 minit juga. Boleh? Katalah solat zuhur berapa minit? 10 minit. Jadi orang beriman yang orang lain 50,000 tahun asir, tapi orang beriman seumpama mendirikan solat. Dan melalui proses semua tu, perbicaraan daripada masa diambil rekod amalan, lalu tapi rasa tu bagi orang beriman sekejap je, ya Allah. Itu maksud bagi orang beriman mudah, yasira. Dan kita masuk kumpulan mana? Kalau nak mudah, kita kena jadi orang beriman. Dan bacalah doa yang Nabi selalu baca, kan, supaya Allah permudahkan hisab kita pada hari kiamat. Permudah tu makna termasuklah berdiri tak lama. Apa dia doa tu? Apa dia? Nabi sendiri pun baca doa ni. Walaupun Nabi sebenar memang dah mudah daripada mahsyar, Nabi orang pertama masuk syurga, tapi Nabi tetap baca doa minta pada Allah permudahkan hari pembalasan. Apa doa tu? Tak, bukan. Mana tak baca lah ni. Ni macam dah confirm daripada masa dia mudah. Tak baca, tak pernah baca. Saya mula doa, lepas tu sambung Allahumma, sambung. Betul. Allahumma hasibni hisaban yasira. Oh, baca doa ni. Jangan tak baca. Orang macam Nabi baca, jangan kita lebih pada Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, coba terjemah. Ya Allah, hasibni, hisablah aku. Hisaban dengan satu hisab, yasira yang yasirah lawan dia. Kalau tak dapat yasirah, automatik asir. Kalau asir, tidak yasir.
Dia dua aja di akhirat besok. Jadi kalau kita nak, satu jadi orang beriman, yang kedua baca doa, minta. Jangan tak minta. Orang yang tak berdoa dan tak meminta pada Allah adalah orang yang sombong. Sombong dengan Tuhan. Okey? Ini pun ada dalam Quran ni. Hisaban yasira. Dua perkataan akhir ada dalam Quran. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surah apa? Surah apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman akan dihisab dengan hisab yang mudah. Surah apa? Cuba tengok. Betul tak? Cuba tengok. Apa dia? Sebelum tu? Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dah. Okey. Tengok orang yang dapat hisab yang mudah. Petandanya apa? Allah kata fa amma man. Adapun orang yang utia diberi kitab, rekod amalannya biyamini, dengan tangan kanannya. Yang Nabi kata apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, pada hari di padang mahsyar nanti orang tu akan ingat tak orang yang paling dia sayang? Suami ingat isteri ke, isteri ingat suami ke, mak bapak ingat anak ke? Nabi kata semua ingat kecuali 3 tempat aja. Bila masuk 3 tempat ni, tak ada siapa ingat pada sesiapa, walaupun pada suami, walaupun pada anak. Salah satu kita lupa pada semua orang ialah ni, ketika diberi rekod amalan. Masa tu suami kita lalu depan, tapi masa tu Tuhan nak bagi rekod amalan. Kita perasan tak suami kita? Tak. Sebab apa? Nak fikir apa? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Okey? Adapun orang yang diberi kitab sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian wayang qalibu. Lepas dihisab dengan mudah, dia akan yang qalib. Apa makna yang qalib? Dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dalam keadaan okey, dia kembali pada keluarganya. Keluarganya yang mana ni? Di mana? Iyalah, di mana? Makna keluarga dia masuk awal dulu. Yalah, dia kembali lepas dihisab dengan mudah, dia pun kembali pada keluarganya dalam keadaan gembira. Makna apa? Keluarga dia masuk dulu. Mungkin mak bapak dia, mungkin atuk dia masuk, jumpa, seronok. Salah satu nikmat dalam syurga ialah kita dapat jumpa keluarga kita dalam syurga. Boleh? Dan di sini juga menunjuk apa? Ayat ni Allah beritahu orang kafir masrura, gembira juga, tapi kat dunia. Di akhirat dia menderita. Orang beriman mungkin menderita kat dunia, tapi di akhirat masrura. Okey? Jadi nak gembira kat dunia ke nak gembira di akhirat? Ya Allah, nak juga kat dunia. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa yauma, dan yauma, hari itu ya'addu. Ya'addu apa makna? Menggigit. Az-zalim, orang yang zalim. Dia gigit apa ni? Ala yadaihi, atas yadaihi, tangannya. Sebenarnya gigit tangan ke gigit jari?
Tapi Allah sebut tangan menunjukkan apa? Macam kau boleh dia nak masuk tangan nak gigit. Biasa orang gigit jari ni petanda apa? Biasa tak gigit jari? Itu mana untung besar ke rugi besar? Rugi kan? Jadi Allah nak gambarkan di akhirat besok tu orang kafir sangat asir, sangat sukar. Salah satu tanda mereka dalam kesukaran, mereka menggigit jari. Dan di sini Allah tak begitu kafir dah. Allah kata zalim. Zalim. Apa makna zalim? Zalim makna? Yalah, macam mana tu? Tak, zalim sebenarnya makna dia ialah meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim yang paling besar syirik. Ada maksud tak syirik tu dengan maksud meletak sesuatu bukan pada tempatnya? Ya. Bila kita syirik, kita letak Allah bukan pada tempat dia. Betul? Itulah zalim yang paling besar. Jadi orang yang syirik pada Allah, orang yang zalim pada diri sendiri, di akhirat besok gigit jari. Gigit jari. Kemudian dia menyesal. Dia berkata, ya laitani. Ya laitani apa makna? Apa makna ya laitani? Wahai, ya tu wahai. Laita, wahai celakanya aku. Celakanya aku. Makna dia laknat siapa ni? Ada tak orang laknat diri sendiri kat dunia? Celaka aku. Ada? Biasa dia celaka siapa? Orang. Tapi di akhirat besok dia celaka siapa? Dia mengatakan celaka aku. Kenapa? Apa sebab orang kafir gigit jari? Apa sebab orang kafir mencela diri sendiri? Apa sebab? Sebabnya ialah ya laitani ittakhaztu, alangkah baiknya aku ittakhaztu mengambil ma'ar rasul, mengambil ma'ar rasul bersama rasul sabila. Sabil apa? Sabil jalan. Apa maksud ni? Mengambil rasul, mengambil jalan bersama rasul. Mengambil jalan bersama rasul. Jalan ni mesti ada destinasi dia kan, nak menuju ke mana? Menuju kepada? Menuju kepada Allah. Jadi kalau aku dulu nak menuju pada Allah, aku ambil rasul sebagai panduan selamat aku. Tapi aku tak jadikan rasul sebagai panduan, maka celakanya aku. Boleh faham? Jadi punca manusia celaka di akhirat sebab apa? Bahaya tak? Bahaya tak? Tak jadikan rasul sebagai ikutan kita. Bahaya. Apa-apa je ikut ustaz dia, apa-apa je ikut guru dia, apa-apa je ikut dalam mimpi. Termasuk ni. Yang selamat hanya satu je, iaitu jadikan rasul sebagai panduan. Solatnya ikut Nabi, zikirnya ikut Nabi, puasanya, sedekahnya ikut Nabi, solat malamnya ikut Nabi. Boleh? Kita kadang-kadang solat malam, contohlah, solat malam kita package, kan? Ada solat hajat, ada solat taubat, ada solat tasbih, ada solat apa lagi? Tapi kalau ikut jalan Nabi, Nabi hanya solat tahajud dengan Nabi tak solat taubat malam, Nabi tak solat tasbih. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Nampak macam tak boleh je. Okey. Jadi kesimpulan yang apa kita belajar hari ini, iaitu Allah nak beritahu apa? Hari yang paling sukar bagi manusia adalah hari pada masyarakat. Jadi mulai sekarang tadabbur kita hari ini, pengajaran yang patut kita ambil daripada ayat yang kita belajar hari ini ialah mulai sekarang fokus untuk kita menjadikan hari akhirat adalah hari mudah, bukan hari sukar. Mulai sekarang, jangan buang masa. Bahkan Nabi kata apa? Ittaqun nar walau
bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan kamu bersedekah hanya sepotong kurma. Dan Nabi kata wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang hina kepada perkara makruf yang baik sedikit pun. Jangan pandang hina. Alah ni kecil je, jangan. Walaupun antalqa bi akhika bi wajhin taliqa. Walaupun kamu jumpa dengan saudara kamu dengan muka senyum. Muka senyum pada kawan kadang-kadang penyebab kita masuk syurga. Jangan pandang remeh. Betul tak? Kita jumpa ramai orang tapi tak senyum. Kenapa? Penat. Jangan. Biar penat kat dunia, jangan penat di akhirat. Senyum. Penat macam mana? Senyum. Sebab senyum itu adalah sedekah. Simple je. Betul? Apa dia? Alah, bila jumpa orang tariklah sikit. Kita ada je alasan. Masa belum pakai mask tak senyum juga. Okey? Cuba satu lagi buka surah Al-Muddassir ayat 9 dan 10. Maksud dia seerti dengan ayat yang kita belajar ni. 9 dan 10. Fazalika yauma izin yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Oh, in tak ada, nanti boleh tukar. Cuba Muddassir ayat 9 dan 10. Surah 74. Surah 74 ayat 9 dan 10. Muka surat 575. Nak apa lagi? Juzuk ke berapa? Juzuk 29. Sebelum juzuk 30 dan selepas juzuk 28. Zaman Nabi Quran tak ada, baris tak ada, titik pun tak ada, tapi mereka faham dan mereka hafal. Kita semua ada, tak boleh juga hafal. Okey. Fazalika, Allah kata apa? Demikian itulah yauma izin, pada hari itu yaumun asir, hari yang sangat sukar. Allah nak bagi peringatan pada kita, jangan fokus pada hari sukar kat dunia. Kita kadang-kadang PKP kita kelang kabut kan, bisnes kita jatuh apa semua, tapi kita lupa hari akhirat lagi sukar. Hari di akhirat besok ada tak PKP? Pada mahsyar ada tak? Apa tak ada, tak boleh nak bergerak langsung. Sekarang boleh tak pergi KL? Boleh, cuma kena pakai mask je. Di pada mahsyar boleh tak nak bergerak ke mana-mana? Ada line telefon tak masa tu? Tak ada. Walaupun tak pakai mask, tapi pakai baju tak? Tak ada. Dan berapa lama tu? 50,000 tahun. Sekarang PKP berapa hari? Manalah, masih tahu lagi. Bulan 3 sampai bulan baru 9 tahun, 9 bulan. Baru 9 bulan. Kenapa dah lemas? Saya pun lemas tengok orang lemas dalam PKP. Kenapa lemas? Ni lemas dengan hari ni. Kan? Kita masih banyak nikmat walaupun PKP, betul tak? Ya Allah, orang di Sabah, Pulau Mega dah lama PKP sejak lahir sampai sekarang. Dia tak boleh nak ke mana. Walaupun tak perlu pakai mask. Sebab apa? Duit tak ada, kerja tak ada, IC tak ada. Dia PKP lama sejak lahir sampai hari ini. Dia orang lagi lemas. Sebab tu bila kita fikir, Nabi kata, tengoklah orang di bawah kamu, barulah kamu akan bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan tengok orang ke atas, kita tak akan bersyukur. Betul? Jadi jangan lemas dengan PKP. Lemaslah dengan hari ni. Alal kafirin, ke atas orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah. Boleh tak kita sampaikan mesej ni kepada non-Muslim? Betul tak? Mesej ni penting tak dia tahu? Ya, kesian dia. Kesian dia. Kalau kita tak sampaikan, siapa nak sampaikan ni? Betul tak? Okey.
Cukup setakat ni ya. Ada soalan ke? Tadi saya ada sebut di akhirat nanti ada 3 tempat di mana kita tak ingat kedua mak kita, kedua keluar kita. Tapi tadi saya sebut semasa diberi amalan. Okey, dua lagi tempat. Satu diberi rekod amalan. Yang kedua ketika ditimbang amalan kita, mizan. Yang ketiga ketika melalui titian sirat. Kita lalu titian sirat, tengok suami kita. Kita bagi tak perhatian pada dia tak? Masa itu kita lupa segala-galanya. Okey, ada soalan? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Saya terdengar dengan sifat Ar-Rahman tu, jika kita kita tahu sifat tu lah. Apabila kita melanggar, membuat sesuatu yang mungkar lah, sifat Ar-Rahman tu akan bagi ujian kat kita sebab kita melanggar sifat tu. So saya confused kat situ. Saya confused dengan soalan Kak. Okey. Ar-Rahman penyayang. Tapi dengan jika kita ni melakukan sesuatu, Tuhan memberi ujian kepada kita. Dia teguranlah kepada kita. Sebab tu bila kita ni mendapat sesuatu musibah disebabkan kita ni tadi, saya pun tak tahu. Jadi kalau Kak sendiri tak faham, saya lagi tak faham masalah Kak. Okey, saya agak macam ni lah, macam ni. Saya jawab lah walaupun saya tak faham soalan. Saya rasa macam ni. Sebenarnya saya tanya Kak, bila Kak buat maksiat kan, contoh melanggar maksiat kan, lepas tu sihat lagi tak? Sihat tak? Itulah sifat Rahman. Kalau Allah tak ada sifat Rahman, lepas Kak mengumpat tu Allah bagi mulut Kak hirup. Kita kalau orang buat salah pada kita, contoh anak kan, anak degil, kita marah pada dia, kita pukul minggu depan ke pukul masa tu? Kita tak ada rahmat. Faham tak? Tapi kita mengumpat dah 20 tahun, tak pencet-pencet, tapi sihat walafiat, gigi pun tak gugur. Sebab apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah ialah berapa ramai yang sembah berhala, berapa ramai yang syirik, tapi Allah tak hukum dia, Allah tak turun azab. Kita kadang-kadang orang buat salah pada kita sekali dua kali je, kita dah putus hubungan, kita dah maki hamu dia, sebab kita tidak ada rahmat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, la tunza'u ar-rahmatu illa min qalbin syakiyyin. Maksudnya sifat rahmat, kasih sayang tidak akan dicabut daripada hati seseorang kecuali orang tu memang celaka. Maksudnya apa? Bila kita tak rahmat pada orang, kita memang celaka. Asyik pentingkan diri je, itu tak rahmat pada orang. Kamu nak jadi apa, jadilah. Mana ini adalah orang yang celaka. Boleh faham? Jadi contohlah anak kita buat salah 5 kali, sabar. Kalau kita ada rahmat, sabar. Boleh tak? Betul jawapan saya? Walaupun Kak pun tak tahu apa soalan. Kita sharing. So kawan saya ni doktor, dia pun dapat ilmu daripada doktor mana. Dia berkata jangan main-main dengan sifat Rahman tu kan. Rahman. Okay. So once kalau kita terlalu sangat ingkar, kita ni akan mendapat musibah. Kata dia macam tu, jadi saya pun keliru. Tak. Jangan main-main dengan Allah. Jangan main dengan sifat Rahman. Jangan kita kata sifat Rahman tak boleh main-main. Sifat Al-Ghaffar boleh. Bahaya tu. Kan?
Jangan main-main dengan Allah yang berapa sifatnya bukan Rahman. Satu. Yang kedua, ulama bagi kaedah macam mana kita tak nak buat maksiat, iaitu jangan tengok kecilnya maksiat yang kita buat, tapi tengoklah betapa hebatnya Tuhan yang kita nak buat maksiat padanya, baru tak jadi buat maksiat. Kadang-kadang kita rasa alah dosa kecil je, jangan pandang dosa kecil, tapi pandang kamu nak buat dosa pada siapa ni? Tuhan yang Maha Agung. Okey. Ada tak pelajar yang datang ni yang ikut kelas online saya setiap hari dan tak pernah jumpa saya? Ada? Oh, termasuk Kak? Saya ada tanya baru ni. Ya. Oh, ni pernah jumpa, pertama kali jumpa? First time. Oh, patutlah banyak tanya soalan. Yang dah lah. Yang live betul Kak yang banyak soalan, tanya soalannya. Oh, selama ni saya tak kenal, sekarang dah kenal. Saya tanya dua je dan Ustaz jawab Alhamdulillah. Pertama saya tanya, kalau isteri, suami ada dua isteri, itu problem pertama lah. Kalau seorang isteri tu berada di tingkatan tinggi syurga, boleh tak dia tarik suami dan isteri? Oh, soalan Kak lah tu. Oh. Satu lagi, bagaimana kita ni nak buat dan sabar apabila kita cuma menyampaikan mengarahkan sekerja di pejabat, kita baru nak mula dia dah buka topik lain. So, cara kita nak menyampaikan itu, macam mana kita nak sabar dengan crowd dengan kawan-kawan itu kan? Itu soalan saya. Okey, okey. Alhamdulillah. Oh, saya jawab soalan tu, kemudian ada dipotong video tu kan? Kan? Itu kan? Itu sampai habis. Ha. Okay, sampai habis. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Ada. Esok. Ha. Banyak soalan. Banyak soalan dalam ni. Baca kan? Baca juga soalan saya. Bagaimana nak jawab pada orang yang bila dinisbahkan kebaikan pada Nabi dan mereka jawab alah itu Nabi, bolehlah mohon pencerahan. Ini sebenar jawapan ni jawapan yang tidak beradab dengan Nabi. Bila kita kata Nabi buat macam ni, dia pun kata apa? Itu Nabi, kita bukan Nabi. Ya Allah, sebab dia Nabi lah, kamu kena ikut. Dia bukan perompak, dia Nabi, sebab tu kamu kena ikut. Satu. Yang kedua, kalau kamu tak ikut Nabi, makna kamu ikut siapa? Nafsu. Bila tak ikut Nabi, automatik ikut nafsu. Bila ikut nafsu, makna rosak, hancur. Boleh faham? Saya jawab soalan ni tapi macam jawab berdekak pula. Jadi jawab pada dia, itu Nabi. Ya, betul itu Nabi. Sebab tu kena ikut. Kenapa kena ikut? Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah ikutan yang baik. Mana Allah kata apa? Ikut Nabi. Jangan kata itu Nabi. Bila kamu kata itu Nabi, kamu tak nak ikut Nabi, kamu tak beradab dengan Nabi. Apakah doa terbaik kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Doa terbaik apa yang Nabi pesan bila sahabat meninggalkan, istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yus'al. Mintalah ampun kepada saudara kamu yang mati. Orang yang mati ni paling-paling berhajat kepada keampunan Allah. Satu je. Manusia kena azab sebab dosa. Manusia masuk neraka sebab dosa. Jadi orang mati sangat-sangat perlukan doa keampunan. Boleh tanya tak, jika kita bagi rumah ataupun harta pada anak sebagai hadiah waktu kita hidup, dapat tak pahala? Dapat pahala. Pahala ni, pahala sedekah ni bukan pada kita bagi pada orang yang tak ada kaitan dengan kita sahaja. Tapi Nabi kata, apa saja yang kita bagi makan pada anak, pada isteri, kita akan dapat dua pahala. Satu, pahala tanggungjawab kita sebagai suami ataupun bapa ataupun ibu. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita bagi rumah pada anak dengan niat ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Adakah orang yang boleh masuk syurga tanpa hisap? Ada. Antaranya Nabi kata 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisap. Siapa ni? Mana sifat utama orang ni ialah dia tawakal sepenuhnya kepada Allah.
Dia tak bergantung pada orang, tak bergantung pada suami, tak bergantung pada mak bapak, tak bergantung pada benda, duit dan sebagainya. Saya bagi contoh lah. Contoh Hajar. Bila duduk tengah padang pasir kan, dia bergantung pada siapa? Suami, tak ada. Pokok untuk berteduh, tak ada. Sungai untuk minum air, tak ada. Kedai-kedai ada jual pampers makanan, tak ada. Dia hanya bergantung pada Allah. Itu maksud orang yang betul-betul bertawakal pada Allah, dan dia akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Bukan senang. Bukan senang. Kita banyak bergantung kan. Kadang-kadang telefon lain tak clear pun dah kelang kabut kan. Bergantung pada telefon. Kalau kali ini tak dijawab soalan, boleh merujuk dalam Telegram. Okey. 3 tempat yang ahli masyadah. Mana? Allah pernah perintahkan Iblis berdialog dengan Nabi SAW. Dia arahkan Iblis membuka segala rahsia kelemahan ke atas dirinya. Saya tak pernah jumpa hadis ni. Wallahu a'lam. Saya rasa bukan soalan ni. Tak ada rekod. Adakah orang-orang yang dipilih mendapat naungan arasy Allah itu akan mendapat hisab yang mudah? Adakah dalil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW? Tak, yang dapat naungan arasy Nabi tak sebut dia juga akan mendapat hisab yang mudah. Yang dapat hisab yang mudah ialah orang beriman. Siapa saja beriman, dia akan dapat hisab yang mudah. Dan siapa saja yang kafir ataupun tak beriman, dia itu adalah bagi mereka yaumun asir, hari yang sukar. Jadi kalau kita nak dapat hisab yang mudah, tak mesti termasuk dalam 7 golongan. Tapi jadilah orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dapat masuk salah satu daripada 7 golongan yang dapat bayangan arasy Allah, itu lagi bagus. Apa dia yang 7 golongan? Pertama, pemimpin yang adil. Dia berlaku adil walaupun kena pada keluarga dia hukum. Yang kedua, orang yang membesar dalam beribadat kepada Allah, lelaki ataupun perempuan. Daripada mula balik sampai ketua sampai mati, banyak masa dia untuk beribadat kepada Allah. Bukan makna dia tak buat kerja dunia. Yang ketiga, orang yang berzikir sorang-sorang sehingga mengalir air mata. Yang keempat, 2 orang yang berjumpa, bersahabat kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya tak tahu, makna dia sembunyi sedekahnya. Yang keenam, lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan jutawan, dermawan untuk berzina, dan betul-betul nak berzina, tapi keimannya mengatakan aku takut pada Allah. Ini dapat bayang arasy. Dan yang ketujuh, pemuda yang sentiasa, yang hatinya tergantung kat masjid. Makna bila pergi masjid rasa tak nak keluar, bila tak pergi masjid rasa macam nak pergi je masjid. Okey, 7 golongan itu dapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada ahli keluarga meninggal, kita baca doa Allahumma ighfir lahu. Betul. Adakah orang masih hidup boleh berdoa meminta kepada orang soleh yang telah meninggal? Tak boleh. Bila orang tu dah meninggal, kita tak boleh meminta kepadanya. Sebab dia telah meninggal. Nabi pun, walaupun dia Nabi Muhammad, walaupun dia Rasul terbaik, tapi bila dia meninggal, tak ada sahabat pun yang pergi ke kubur Nabi dan minta doa supaya Nabi tolong apa-apa kepada mereka. Ada doa untuk ibu bapa yang sudah meninggal. Bila nak datang Johor Bahru? InsyaAllah dalam masa terdekat. Okey, tak ada? Ya, sampai.
sebenarnya sepakat ulama mengatakan kalau sedekah orang hidup kepada orang meninggal sampai, walaupun bukan kepada mak bapaknya. Kita sedekah untuk niat pahala sampai pada kawan kita yang dah meninggal, kata ulama sampai. Bagaimana pula anak yang buat dosa, adakah ibu bapa akan tangguh? Ini soalan yang berulang. Sila rujuk kepada rakaman yang lepas. Orang yang tinggal solat masa muda dulu wajib qada. Ini pun dah dijawab. Sila rujuk rakaman yang lepas. Banyak rakaman ustaz. Lagi banyak tengok rakaman lagi bagus. Ada dalil dalam Quran orang Islam yang masuk neraka dapat keluar dan masuk syurga. Ada banyak dalilnya. Sebab kalau selagi dia ada sebesar zarah imannya, dia akan keluar. Bahkan satu hadis sahih, orang yang terakhir keluar daripada neraka dan dia juga terakhir masuk syurga. Sehingga dia rasa malu nak masuk syurga sebab dia orang terakhir. Makna dia paling jahat, paling banyak dosa. Tapi Nabi kata, kamu akan diberi syurga 10 kali lebih baik daripada dunia. Itu hadis sahih. Orang selalu baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bagus, tapi yang lagi bagus ialah selalu baca sebuah Al-Quran. Kenapa iman manusia turun naik? Saya nak tanya, kenapa badan kita turun naik? Sebab kita hidup untuk diuji. Bila diuji, result je mesti ada baik, ada je. Okey, cukup Kita jumpa lagi besok insya-Allah pukul 9 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.